Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Boleh dengar suara saya? Boleh, Madam. Waalaikumsalam, boleh Madam. Waalaikumsalam, boleh Madam. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam partisipan ada 34 orang. 34 orang bermaksud lagi 19 orang lagi yang tak ada. Kita kena duduk sekira ni. 9 lagi yang belum join. Indra panggil mana yang tak ada dalam meet ni, panggil cepat-cepat join. Okay, so minggu ini adalah minggu yang ke-13. Okay, minggu yang ke-13. Puan Zainah selalu tanya, minggu ni minggu keberapa, selalu je orang, selalu je student confused. Tak tahu minggu keberapa, bila habis pun tak tahu, oh my god. You kira lah, ambil lagi seorang. Kira lah setiap minggu yang baru. So kalau ada cuti seminggu, tolak cuti, tak termasuk. Okay, sepatutnya minggu ini minggu yang ke-14. Tapi sebab kita dah cuti pada bencana banjir hari tu, so supposedly minggu depan adalah minggu yang ke-14. However, okay, memandangkan minggu yang ke-14 itu adalah minggu study week untuk you all. So, saya decide minggu ini saya habiskan syllabus dan insya-Allah you punya presentation tak perlu buat dalam bentuk live. Tak ada Q&A session lah. Okay, so saya you kena hantar recording video sahaja dengan report pada minggu yang ke-14. Okay, ni minggu yang ke-13, start hari ni Isnin. Minggu ke-13 seminggu, minggu depan minggu ke-14 hari Ahad tu baru hantar. Bukan saya kata hari Ahad baru boleh hantar. Sebelum tu kalau dah siap boleh je hantar. Tapi paling lewat adalah pada hari Ahad sebelum pukul macam biasa 12.30 malam. Okay, saya tengok sikit saya punya kalender. Hari ni 24, minggu depan 31. So 6 hari bulan, 2 hantar kedua-duanya sekali. Ada masa 2 minggu lagi. Okay, walaupun tak lama tapi saya rasa cukup untuk you siapkan assignment. Ada 2 minggu lagi. Okay, so kalau lepas-lepas ni kalau ada masalah tak boleh nak hantar, bagi tahulah. Tapi kalau sekarang ni you bagi tahu saya, you tak boleh hantar, saya tak terima lah sebab kita ada 14 hari lagi nak siapkan ni. Lama juga. Ni adalah group work, bagi-bagilah kerja. Okay, so insyaAllah tapi let's say lah kalau ada masalah dekat-dekat nantilah, you bagi tahu saya ada masalah tak boleh nak hantar. Tapi sekarang ni anything masalah yang you ada boleh diatasi sebab 14 hari tu quite long sebenarnya. Okay, you punya minggu ke-14, you punya exam pun ada 2 exam je kan, should be okay lah. Okay, so without wasting our time, kita akan sambung macro environment and another 3 factors of macro environment which are technology, rules and regulatory dan juga competition. Okay, dan kita sambung dengan sedikit informasi tentang CSR. Lepas tu habis dah topik kita, habis dah syllabus kita. Okay. Lepas tu nanti saya check lah siapa hadir, siapa tak hadir. Macam Puan Zainah cakap lah, sekarang ni budak-budak makin pandai. Sebabnya dalam UFeature dia tik hadir, tapi dalam Gmeet dia tak hadir.
Sebab dia tahu attendance akan di-generate ataupun official attendance adalah YouFuture. Bukannya Google Meet. Tak mau macam tu jangan menipu macam tu. Okay, so saya ambil pendekatan, saya baca nama. Mana yang tak ada dalam ni, diam ke, keberadaan tu kena ada juga ya. Okay, so kita mulakan dengan macro environment factor yang keempat iaitu teknologi. Okay, so teknologi ni akan memberi impact kepada kita punya marketing. Impact dari segi lifestyle, impact dari segi consumption pattern and economic well-being. Kenapa dikata dari segi lifestyle? Kalau dulu secara tradisionalnya orang buat bisnes, ada physical store, menjaga depan rumah lah, menjaga dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi sekarang because of the existing of the technology, kita dah switch business kepada online. Smartphone tu tak kira usia sebenarnya. Dah ada smartphone, dah ada akses kepada internet. Okay, so lifestyle-nya sudah berbeza. Because of teknologi juga mungkin lifestyle dari segi pembelajaran pun berubah. Sebenarnya di UiTM dulu ada hybrid system yang mana kita conduct kelas online dan juga physical class. Dah pun dilaksanakan sebelum COVID lagi. Bila adanya COVID, kita 100% lah switch kepada online. And lama kelamaan bila COVID dah mula stable sedikit, boleh diserap masuk ke dalam college. Certain peringkat lah. So ada yang duduk di college tu pun buat hybrid class. Tapi untuk PPT tak ada lah. You tak ada pun studio, tak ada pun lab. So semua 100% lah menggunakan online class. Okay, seterusnya. Okay, effect how marketing is carried out. Of course lah, technology will be affected our marketing in doing marketing strategies. Starting a new industry. Nowadays there is a lot of business yang macam bercambah macam cendawan yang baru tumbuh. Sebab apa? Sebab orang dah rasa macam sekarang even though you tak ada knowledge, you tak ada pengalaman ataupun financial yang kurang, tapi boleh buat business sebab adanya teknologi. You tak ada knowledge, you boleh seek for knowledge, pergi training. Sekarang training pun training online. Cuma bayar lah, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau you tak ada tak mampu nak adakan physical store, buat online. Okay. Dan juga teknologi ni sangat memberi impact kepada altering existing industry. Kalau tadi starting a new industry, sekarang ni kita nak alter, buat perubahan terhadap existing industry. Especially dalam manufacturing industry. Okay, so manufacturing industry adalah industri pembuatan yang menghasilkan produk itu sendiri. Kalau dulu makcik buat kerepek, potonglah, hiris nipis-nipis, goreng sendiri, packaging sendiri. And now when our technology dah pun mula berkembang, manufacturing dah pun advance in technology, so kita ada advanced manufacturing technology in terms of the machinery. So makcik pun dapatkan grant daripada MARA, dapat peruntukan beli mesin, beli yang boleh goreng sendiri, boleh packaging yang cantik-cantik, dengan apa? Dengan kehadiran teknologi. Okay, kepada industri yang sedia ada. Stimulate markets and other industry, dan teknologi ni memberi kesan kepada semua industri, termasuklah dan juga memberi rangsangan kepada marketers untuk menjayakan promotion. Macam dia tunjuk tu kan, gunakan komputer dan sebagainya. Okay, teknologi pun impact dia, kalau kita tengok kat sini semua positif. However, ada juga teknologi yang memberikan impact yang negatif kalau tidak digunakan dengan sebaiknya.
You pun tahulah apa dia punya kebaikan, apa dia punya keburukan. Right. Technological and resources factor. So teknologi ni actually dia adalah knowledge. Dia adalah ilmu pengetahuan on how to accomplish task, yang mana kita nak completekan sesuatu task. So kita memerlukan ilmu. Untuk you nak completekan buat group presentation. So you memerlukan ilmu dari segi teknologi. Nak guna apps apa, nak upload dekat mana, nak macam mana nak arrange gambar, nak masukkan suara. So all of these things require knowledge. So that's why that is the situation where technology is needed to accomplish tasks and goals. And often this knowledge come from scientific research. Okay, untuk menyelesaikan task dan juga mencapai goal ini tadi, kita memerlukan teknologi, yang mana teknologi ini selalunya memerlukan scientific research. Nak develop sesebuah software contohnya memerlukan kajian yang terperinci, nak kena coding lah, nak buat survey lagi. Okay, so itu adalah teknologi. How about innovation? Biasanya teknologi ni dia berkait dengan inovasi. Benda yang kita tambah baik. Dia kata kat sini, innovation in technology includes all activities involved in translating technical knowledge into physical reality. Inovasi, dia akan ambil ilmu ataupun info-info daripada teknologi, yang mana dia akan translate technical knowledge, ilmu pengetahuan yang berbentuk teknikal kepada benda yang boleh dijadikan sebagai reality. Contohlah yang kita masuk hari tu, inovasi yang kita buat di peringkat PPT yang kita hantar ke Shah Alam tempoh hari adalah berbentuk aplikasi MyClick, MGT Click, yang mana you just click je you are given a link, okay, you buka link tersebut, dia akan paparkan satu screen my link, okay, so you click je every information yang ada kat dalam tu, okay, it will make your daily life more easier lah untuk certain subjek. So kita pada waktu tersebut kita telah menggunakan technical knowledge kita apply menjadi sesuatu yang reality. Okay, yang mana dia boleh diguna pakai di dalam masyarakat kita. Dalam konteks yang saya maksudkan tadi, yang inovasi yang Siti Iskandar buat tu, yang kawan awak 3 orang buat tu. So dia akan memudahkan lagi student-student PPT untuk menguruskan lebih kurang macam all the information dalam satu subjek menggunakan satu klik sahaja. Tak perlulah you nak kena ingat, alamak ELC nak kena hantar kat mana so dia ada satu link yang mana you klik je, dia akan bawa you pergi hantar assignment, dia akan bawa you pergi tengok due date, dia akan bawa you pergi tengok guideline. Tu contoh technological yang berbentuk inovasi. Okay. Alright. So when we talking about the technology dalam manufacturing industry especially, so dia akan, macam saya mention tadi, dia akan memberi sedikit sebanyak keburukan. Bertambahnya teknologi ni kadang-kadang dia akan meningkatkan lagi level of pollution kat kilang-kilang. That's why kilang dia tak dibangunkan di kawasan bandar ataupun di kawasan resident area. Dia dibangunkan di kawasan-kawasan yang terletak jauh sedikit daripada bandar dan juga tidak menghampiri kawasan perumahan. Sebab most of our kilang ni dia akan keluarkan pencemaran lah, pollution. Okay, so because of that, more money need to spend to clean our environment. Nak bagi udara bersih balik, nak bagi sungai tak tercemar. Okay. Modern industrial activity cause several type of pollution. Sekarang ni
industri-industri yang sedia ada sekarang ni menyebabkan water, air and land pollution. What happened tu yang kat Johor 2-3 tahun lepas, pencemaran sungai, ramai student-student daripada sekolah sesak nafas yang mengalami ciri-birit dan sebagainya sebab ada kilang tidak bertanggungjawab melepaskan bahan pollution tersebut ke dalam air. Okay. Many businesses polluting land through chemical wasted. Termasuklah yang pencemaran tanah, keluarkan chemical wastes. Okay. So we as a customer akan react to this problem and demand the companies have to produce ecological safe product. So kita ni as a customer, kita pun ada kita punya alertness ataupun awareness terhadap benda-benda yang berbentuk pollution ini. So kita menggunakan kita punya power untuk force company-company keluarkan barangan yang safe product, biodegradable packaging and recyclable product. So sekarang ni ada beg plastik yang boleh di-recycle, bekas telur tak ada, kebanyakannya menggunakan macam kotak tu lah, kurang yang menggunakan plastik sebab plastik ni mengambil masa hundreds of years to be dissolved. Dia akan terhurai dalam masa yang lama. Okay, so ada juga kempen-kempen recyclable, mana yang tak guna plastik, kaca dan juga kertas diletakkan di kawasan-kawasan perumahan. Okay, dan ada juga kempen-kempen yang dilakukan oleh agensi-agensi NGO dan sebagainya, buat gotong royong buat kempen-kempen untuk kesedaran tentang menjaga alam sekitar lah. Okay. Alright. So apa lagi yang berkaitan dengan teknologi ni? Tadi kita cerita pasal pollution. Okay, so sekarang ni masih lagi berkaitan dengan alam sekitar. Okay, strong government intervention, campur tangan kerajaan terhadap natural resources management, penjagaan alam sekitar ni lah. Okay, so has therefore lead to more, bila ada campur tangan yang sebegini, dia akan memberi kesan kepada the first one adalah economy of design and favors reuse and recycle of product. So kita pun jalankan kempen-kempen yang mana bila kita semakin meningkat kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar ini, so ekonomi kita pun akan lebih bagus. Sebab apa? Rakyat Malaysia akan lebih rational. Dekat bawah tu rational purchasing among consumer. So dia akan beli barangan yang memenuhi keperluan sahaja, tak membazir lah. Okay, kalau kita tengok bila bulan puasa banyak sangat makanan yang terbazir. Sebab apa? Yelah kita puasa, bila kita pergi ke sesuatu pasar bazar Ramadan dan sebagainya, kita rasa macam semua nak kena beli. Padahal makan 1-2 jenis kuih ataupun nasi, satu bungkus tu pun dah kenyang dah. Okay, so bila kesedaran terhadap menjaga kebersihan, menjaga alam sekitar, so dia akan meningkatkan lagi rational purchasing among consumer. Beli apa yang perlu sahaja. Bila tak berlaku pembaziran, ekonomi kita akan meningkat. Kita ada duit lebih nak rolling, beli benda lain, benda yang berkeperluan lah. So bila tak membazir, kita pun akan lebih ada saving. So kita pun bolehlah guna untuk keperluan yang lain pula. Okay, seterusnya adalah faktor yang ke-7, iaitu political and legal forces. Political and legal forces ni dia banyak terhadap atas kerajaan, intervention daripada kerajaan juga, apa aktivitinya dan sebagainya lah, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay, so political and legal environment ini membawa maksud termasuklah law, government agencies
and pressure group. Dia kata pressure group ni adalah group of individual with shared interest but without political power. Dia tak ada, dia macam NGOs lah. Kadang-kadang ada je isu daripada NGO menyatakan itu, ini. Dia bukan daripada kerajaan, dia daripada pressure group. Dia ada kepentingan, dia nak menyuarakan pendapat dia. Macam itulah. Yang mana bila pressure group ni bertindak, so government pun akan tengok apa isu yang mereka bangkitkan ni. Okay. Itu yang akan create political and legal environment considering of the law, government agencies as well as pressure group. Alright, so kat sini dia kata the political and legal influences on marketing can be grouped into 4. Ada 4 kategori yang mana marketing ni akan terimpact ke perkataan dia, terkesan daripada perubahan politik dan juga legal. Okay. Kategori pertama, general monetary and fiscal policies. General monetary ni bermaksud marketing system obviously are affected by the level of government spending. Macam mana cara government membelanjakan duit, money supply, tax registration. So dia akan memberi impact kepada marketing. Okay. Sebagai contoh, kalau government kata tax kepada tahun ini ditingkatkan. Okay, so mungkin bila tax tinggi, kita akan sentiasa berjaga-jaga untuk membeli. Okay, beli barang keperluan sahaja. Okay, in Malaysia, contoh government has increased the import tax of cigarette. Government tingkatkan tax kemasukan rokok. Sebab apa? Mungkin dia punya pendekatan adalah untuk mengurangkan orang beli rokok. Bila tax import meningkat, bermaksud harga sekotak rokok juga akan meningkat. Okay, tapi yelah, harga meningkat pun ramai je yang beli rokok kan. Tak kisah, sebatang 2 pun boleh. Siapa lelaki kat sini yang merokok? Ada ke? Ke semua clean daripada rokok dan juga vape? Ada ke? Perokok tegar ada? Ke tak ada orang lelaki dalam kelas saya ni? Tak ada puan, semua tak isap rokok. Ya ke Indra? Boleh Betul puan, saya tak isap rokok. Alah, mana nak tahu? Yang kat rumah tu bukannya awak tahu pun. Mungkin ada. Okay, tapi nak cakapnya kat sini, even though harga rokok memang dah pun meningkat, tapi itulah rakyat Malaysia ni kaya. Boleh je beli rokok. Alright, so kategori yang kedua adalah broad social legislation and policies set by regulatory agency. Contoh kat sini, law and program set up to reduce unemployment. Kadang-kadang ada agensi yang akan memaksa kerajaan, macam tu. It will give pressure kepada kerajaan. Contoh bila ada panggil apa ya? Allahu Akbar. Nak dapatkan kerja, okey, contoh lain, intern. Ramai orang mengeluh bila dia intern je, dia bukannya buat kerja betul-betul pun. Yang first, kena photostat kertas, photostat dokumen lah, apalah. So akan nanti ada isu di mana mereka ini yang regulatory agencies ni dikeluarkanlah statement. Dia kata tak bagus buat macam ni dekat intern lah, apalah, something like that lah.
Contoh kat bawah ni, program to set up to reduce unemployment. Macam-macam program yang mereka bangunkan. Adakan expo, adakan training, macam mana nak buat resume, macam mana nak hantar resume, nak hantar dekat mana, nak tulis email, semata-mata untuk meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan. Okay. Yang ketiga, government relationship with individual industry. Dengan sebuah industri, government punya hubungan dengan industri. Contoh dia kata kat sini, subsidies and tariff and import quota. Nak import barangan luar masuk ke dalam Malaysia. Contoh industri dia kata kat sini, industri automotif. Proton DRB Highcom yang mana pada tahun 2015, Malaysian government has postponed AFTA to take off in year 2005 instead of in year 2003 to protect the local automobile industry. Dia postpone, patutnya AFTA dibuat pada tahun 2003 tapi government postpone pada tahun 2005. So bermaksud kat sini government intervention, campur tangan terhadap industri automotif kerana pada waktu itu kalau berlangsungnya AFTA pada tahun 2003, dia akan meningkatkan tarif, if I'm not mistaken lah, yang bermaksud kalau buat AFTA pada tahun itu, harga kereta Malaysia akan meningkat. Lebih kurang macam tu lah. Sorry kalau salah info. Nanti kalau rajin boleh buka AFTA. Okay, relate-nya dengan automotive industry with government Malaysia. Okay. Right, yang keempat, kategori yang keempat, laws affecting marketing itself. Termasuklah competitors dan juga consumer. For example, provision of information and the purchase of goods. Bila kita buat marketing, kita kena pamerkan harga. Dulu kan ada isu KPDN KK datang buat sebuan dekat pasar lah, mana yang tak pamerkan harga di saman. Sebab sebagai pengguna kita ada hak untuk tahu harga dan menilai harga stall ni dengan stall sebelah before we are deciding to beli. So menjadi kesalahan kalau kita tak letakkan tanda harga. Alright. Contoh, the Ministry of Consumer Affairs in Malaysia control the sales. Often declared by businesses are only limited to only 3 times in year. Nak buat promotion, nak buat sales pun government letakkan limitation. Dalam masa setahun 3 kali sahaja. Sebab itulah ada year end sale, ada sale hujung tahun, sale awal tahun, sale pertengahan tahun. So ini yang government syorkan. Okay, so dia tak nak dia punya rakyat ni terlampau banyak spend. Okay. Alright. Faktor yang terakhir iaitu competition, persaingan. Okay. Rival for customers, limited buying powers. Kalau ada persaingan daripada persaingan for customer, persaingan antara customer, dia akan menyebabkan buying power itu ada limitation. Okay, competition boleh berlaku daripada brand competition. Competition yang berlaku sesama brand. Dia hasilkan TV. Sony pun ada TV, Panasonic pun ada TV, Samsung pun ada TV. So the competition is between different brand that produce television. Tapi dia adalah differentiation dia tu. TV Sony macam mana cirinya, Samsung macam mana cirinya. Okay. Substitute product yang membawa maksud bila ada satu produk baru yang ada dekat pasaran, tiba-tiba
ada produk yang seakan-akan sama masuk ke pasaran. So kita namakan dia sebagai substitute product. So produk yang dah existing ini dia bersaing lah dengan produk yang baru tersebut. Okay, seterusnya every company, persaingan antara company. Persaingan antara company tak kisahlah dalam industri yang sama ke, industri berbeza ke. Okay. Right. So dia kata kat sini competition exists everywhere. Kat mana-mana pun ada competition. You with your friends also ada persaingan. Siapa yang nak dapat nombor 1, siapa yang terbaik, siapa yang dapat markah lebih, siapa yang dapat markah paling kurang. So ada persaingan. Untuk you masuk ke dalam diploma pun ada persaingan. Bukan PPT students sahaja yang apply untuk diploma, malahan ada ribuan student daripada lepasan SPM yang minta masuk ke dalam diploma. So ada persaingan. Okay. The competitive environment consists of the number of competitor business firm need to be traced. So berapa banyak kompetitor tak boleh dikira. Okay. The marketing manager cannot control the competitor from producing similar quality product or even better one. As a marketing manager pun kita tak boleh nak control daripada ada je produk-produk baru, ada je produk yang seakan-akan masuk ke dalam market kita. Ataupun produk yang lebih baik. Tak boleh nak cakap, tak payahlah aku seorang je, tak boleh. Okay. So to survive, they must be aware of all new products competitor are marketing. Kena aware, kita kena tahu, oh ada produk baru, oh ada syarikat baru, oh ada launching brand baru. Kena aware so that kita tak terkebelakang, so that kita sentiasa berdaya saing to be a better company. If possible, they must come up with better one. Bila yang datang dengan better one ni lagilah susah, lagilah macam kita kena ambil tahu. Okay, kita produce barang yang dah lama berada di pasaran contohnya. Masuk barang yang baru yang nak substitute kita punya produk ni yang ada kualiti lebih bagus, menggunakan teknologi lebih bagus. So kita as a marketer untuk company tersebut tak boleh berdiam diri, kena tahu perkembangan semasa and sentiasa perbaiki kita punya strategi untuk keep competence in our market. Penting juga sebenarnya adanya competition, hadirnya competitors ini sebab dia macam bagi kita alert, bagi kita alam, bagi kita signal we are not in our comfort zone. We must forward ataupun kita kena sentiasa ke depan. Macam tu. Right. Among competitive factor, marketers need to constantly alert include. So kita as a marketer, bila adanya persaingan, apa yang perlu kita lakukan? The first one, competition for market share and profit. Okay. Towards the millennium, organization around the world find that they have to work harder to generate more sales and gain profit. Okay, they have to be able to attract customer to buy their product despite the availability of much choice and even quality from other product. Okay, so semua bisnes yang ada dekat dalam dunia kita ni, semua nak dapatkan profit. Semua nak dapatkan market share yang tinggi. Market share ini adalah percentage dalam satu industri yang sama. Let's say kita adalah industri tekstil yang buat pakaian. Okay. Dalam satu bulan, total sales bisnes tekstil yang ada dalam Malaysia ni berapa? Contohlah dalam masa sebulan 500,000. Itu kesemua total. Okay, compare dengan berapa banyak sales yang kita hasilkan dalam bulan tersebut. Contohlah 500,000 total, yang kita hasilkan adalah
5,000 sahaja. Okay, untuk dapatkan market share punya percentage, 5,000 kita tadi kena divide dengan 500,000 total sales from satu Malaysia punya textile industry. So, times with 100. So, kita akan dapat berapa percentage kita. 500,000 bahagi dengan 5,000. 5,000 bahagi dengan 500,000 darab dengan 100. Dapatlah 1% saja market share kita. Okay, so kita kena sentiasa work harder to generate more sales and gain profit. Contohlah dekat dalam slide saya ni, Coca-Cola. Siapa tak kenal Coca-Cola? Tapi dia ada banyak sangat bersaing. Dia ada daripada Pepsi, FNN, 7up, Yost, Season and Joy. Lepas tu ada pula yang nama Zamcola from Iran. Okay. Mereka ini bersaing untuk dapatkan sales yang tinggi. You tak boleh nak beli Coca-Cola because harga a little bit higher. You dapatkanlah yang seakan-akan macam Coca-Cola, macam-macam ada. Okay. Yang kedua, global competition. Kalau tadi persaingan dari segi sales dan juga profit, sekarang ni persaingan globally, international, macam tu. It is already tough enough to compete with the local brand. Dalam Malaysia pun ada banyak sangat brand-brand Malaysia. Contoh brand Malaysia punya kasut apa? Makers. Apa dia? Makers. Kasut kan? Kasut. Makers. Dia macam mana tu? M-A-K-E-R-Z. Makers. Okay. Lagi? Kasut brand Malaysia. Bata. Bata. Lagi? Perempuan juga pakai kasut. Laki semua beli internationally. Laki semua pakai brand-brand overseas. Ke perempuan je yang tahu. Kasut yang jenama Kronos. Yang tu sport shoes. Tu pun brand daripada Malaysia. Tu pun dalam Malaysia pun dah beberapa persaingan yang besar. Apatah lagi kalau kita pergi kepada foreign brand flocking the market yang ada di luar pada Malaysia. Yang mana foreign punya competitors ini dia masuk dalam kita punya country. Okay, so mereka pun akan bersaing. Foreign competitors are coming into many nations in the world to market their product and share the market with the local producer. Dia bukan masuk negara kita je, negara-negara lain pun dia masuk juga. Nike, Adidas, kat mana-mana pun you boleh jumpa brand tersebut. Bersaing lagi dengan brand yang ada dalam negara. So, siapa yang akan menjuarai? Of course the best product. Okay. The best product ini bermaksud dia boleh memenuhi kehendak pelanggan dengan menyediakan ataupun memberikan kualiti produk yang terbaik. Consumer are at the great advantage as they have more choices not only in terms of quality product but also reasonable price. Kebaikannya kepada kita as a consumer, bila kita import barangan-barangan luar, dia akan memberi kita pilihan yang banyak. Nak pilih hak lokal ke, nak pilih yang international ni. Compare lah harga dia, compare dari segi kualiti. So mana yang kena dengan you beli. Ni brand Nike, saya nak sebut Nike Kin, Nike Astaghfirullahaladzim, Kin. Brand Kin ni pun brand daripada Malaysia. Sekarang government pun sangat menggalakkan kita membeli barangan buatan Malaysia. Bila kita
beri lagi. Beli barangan buatan Malaysia. Pengaliran mata wang itu berada di kawasan kita sahaja. Okay. Alright. Habis dah 3 macro environment factor tadi yang saya cerita, teknologi, rules and regulatory, legal and regulatory, competition. 3. So habislah. Okay. Kita masuk sikit tentang CSR. Pernah dengar ke pasal CSR? Corporate Social Responsibility. Siapa pernah dengar? Angkat tangan sikit. No, tak ada orang angkat tangan. Tak pernah dengar lah ya. Siapa tak pernah dengar? Angkat tangan. Saya. Tak pernah dengar. CSR ni adalah benda yang boleh membantu sesebuah syarikat untuk melonjakkan dia punya credibility ataupun dia punya performance. Sebab corporate social responsibility ini adalah komitmen dan juga obligation daripada company yang kita ni nak menyatakan kita concern terhadap society welfare, kebajikan society. Banyak kan kita dengar, UiTM buat CSR, pergi ke tempat-tempat banjir, bantu mangsa banjir. Itu CSR lah. Kita bantu balik kita punya community. Okay, ataupun ada company A buat gotong royong dekat rumah kebajikan masyarakat. Tu pun nama dia adalah CSR. Kita nak menunjukkan image baik. Kita nak menunjukkan sisi baik selain daripada bisnes yang bagus. Okay. So practice by business manager taking into consideration the best interest of society and the well-being of the company. Nak tunjukkan kita ni alert dengan apa saja masalah yang ada dalam society. Petronas keluarkan berapa juta bantu mangsa-mangsa banjir. Lepas tu orang pun katalah, jomlah kita support Petronas. Sebab Petronas kan negara punya aset daripada Malaysia. Mereka pun menyumbang kepada mangsa banjir. Jomlah kita beli minyak kereta dekat Petronas. Okay. Right. Corporate social responsible can be defined as, another definition, business obligation to maximize its positive impact and minimize its negative impact. By Farrell and Heath, 1993. Dia kata CSR ini adalah satu aktiviti yang mana ataupun tanggungjawab company yang boleh meningkatkan lagi positif impactnya berbanding dan juga menurunkan negative impact. Let's say lah kalau ada sesetengah berita buruk tentang sesebuah company, company ni tak bagus, company ni brand ni tak bagus sebab hari tu ada isu hygiene lah, for example. Dia punya business tu food and beverage, tak bagus, jangan beli dia punya produk. So untuk meningkatkan balik kepercayaan society terhadap brand tersebut, mereka buatlah CSR. Mereka pun pergi tolong orang susah, bagi bantuan, adakan program-program berbentuk ilmiah ke apa ke, sebab dia nak mengurangkan negatif impact yang telah pun tersebar. Dulu orang buat yang Petronas tu kan, orang tak nak isi Petronas sebab orang kata minyak dia tak berkualiti lah. Orang buat perbandingan dalam tube-tube tu. Dulu ada, so Petronas jatuh nombor 3 ke nombor 4 macam tu lah. Yang paling bagus Shell, macam tu kalau saya tak salah lah. So pakat-pakat tinggalkan Petronas. Tapi Petronas nak gain balik dia punya customer punya kepercayaan. So dia buatlah society macam tu, dia bantu society. Okay. Social responsibilities as the attempt, percubaan of a business to balance its commitment to the group and individuals in its environment. Dia nak balance back. Okay, kita dah gunakan
kita dah apa ni, lakukan aktiviti likes marketing untuk menarik minat orang membeli. So sekarang ni dia nak balance back lah, dia nak bagi balik kepada society, nak bagi balik kepada environment. Orang dah beli barang dia, so apa pulangannya kepada society? Jaga environment daripada pollution, customer, raikan customer, buat jualan amal terhadap bisnes yang lain juga, jalinkan hubungan yang baik sesama employee, adakan hari keluarga dengan investor pun sama. Apa contoh investor? Raikan jugalah investor. Okay, so untuk balance back, apa yang mereka dapat dibagi balik kepada society. So dalam CSR ni, dia punya corporate dia punya piramid. Okay, CSR pyramid. So dibagikan bawah sekali adalah economic responsibility. Ini adalah benda hakiki yang setiap business lakukan. So yang kedua, dia ada legal responsibility yang company perlu lunaskan. Dia ada ethical responsibility, and paling atas adalah philanthropic responsibility. Okay, kita akan tengok one by one lah apa benda. Okay, dia bagi kat sini yang berbentuk economic responsibility, macam saya kata tadi, tanggungjawab semua orang yang melakukan bisnes to be profitable, nak dapatkan keuntungan. Okay, untuk membangunkan lagi dia punya syarikat. Okay, yang kedua adalah kena legal responsibility. Kena obey, kena pastikan kita patuh kepada setiap undang-undang. Okay, salah tetap salah, yang benar tetap benar. So kita tak boleh lawan undang-undang. Okay, etik yang berbentuk ethical, benda-benda yang tak ada etik. Kalau contohlah you pasarkan barangan yang menggunakan iklan yang tak sepatutnya, so tak ada ethical. You tak menjaga sensitivity perkauman, tak boleh lah. So you kena be ethical, avoid harm. Philanthropic pula adalah responsibilities, be a good corporate citizen. Improve quality of life. You kena sentiasa ada sikap yang baik lah terhadap, ataupun kena respect each other. Okay, itu adalah tanggungjawab dalam CSR. Right? We will go secara deepernya. Okay, philanthropic responsible ada kat atas tadi tu. Everyone should be a good corporate citizen. Kena jadi citizen yang bagus. Okay, organization are to contribute their resources to the community. As a organisation pun kita kena dapatkan sumber-sumber untuk membantu kita punya community. Okay, kalau ada community dilanda musibah, bantu. Kalau ada community yang memerlukan bahan-bahan, equipment untuk bangunkan bisnes, bantu. It will benefit everybody and help improve the quality of life. Kita bantu orang sebenarnya in the other way, kita telah mencatatkan image yang bagus, dan dalam masa yang sama akan meningkatkan juga kita punya business. Okay, what we give, we will get back. Macam tu. So kena bagi benda yang baik lah. Jangan bagi benda yang buruk. Nanti benda yang buruk juga datang. Okay, hak bawah pada philanthropy adalah ethical. Okay, yang bermaksud kita kena the need to do what is right, being fair, impartial, be a natural, respecting. Tak boleh nak salahkan, contohlah kalau berbentuk politikal sedikit, nak salahkan orang ni je, parti ni je salah, parti ni betul. Tak boleh. So kita kena respect each other. Baru masuk Atirah, Najlah, nak habis dah kelas saya. Okay, seterusnya legal responsible. Kena patuh, kena obey kepada rules, law, regulation. Contoh kat dalam negara kita ni,
Malaysia government is taking a very stiff action against the illegal DVD. Langkah yang sangat drastik diambil oleh kerajaan Malaysia untuk tidak menyokong DVD cetak rompak. DVD, VCD, kaset yang mana dia nak protect producer, orang yang hasilkan produk tersebut, orang yang hasilkan filem, hasilkan lagu dan sebagainya tak boleh sewenang-wenangnya nak cetak rompak. Kan dulu kan waktu tahun bila ya yang ada cerita KL Gangster ke apa entah tahun 2013 macam tu lah. Keluar tak ditayangkan lagi pun tapi keluar yang macam gambar sama-sama tapi full filem tu. Tu pun government ambil tindakan. Cari siapa yang keluarkan benda yang tak sepatutnya tu. Dan bentuk illegal DVD itulah. Okay, yang bawah sekali tadi adalah economic responsibility. So as entrepreneur yang produce produk, yang offer service, so kita kena keluarkan produk-produk yang berkualiti, produk-produk yang bagus, bagi servis yang bagus kepada kita punya society. Okay, sebab apa? Bila kita keluarkan produk yang bagus, of course akan ada permintaan dia. So dalam masa yang sama akan meningkatkan profit. Sebab profit sangat penting kepada kita punya organisasi. Okay, organisation that generate huge profit yang tinggi boleh expand lagi dia punya business. And pada masa yang sama dia boleh serve dia punya society. Sebab apa? Sebab dia memang ada profit yang banyak. So dia dengan profit yang banyak ni dah expand business pun, buka branch yang banyak, at the same time dia ada allocation financial ataupun capital untuk berkhidmat kepada masyarakat. Thousands of Malaysians who are employees of MAS will be out of job and the economy would be affected. Kalau tiba-tiba MAS, ni cerita lama ni, sepatutnya benda ni dah terjadi. Just imagine if MAS did not make profit. Dah terjadi dah pun sekarang. MAS tak menghasilkan profit. Bila mana government close all the border. Tak boleh nak keluar. Nak rentas negeri pun tak boleh. So MAS dan juga Asia mengalami kerugian. Bila mereka mengalami kerugian, what happen kepada pekerja-pekerja MAS? Mestilah mereka pun akan terkesan. Pilot-pilot ramai yang tak boleh berkhidmat dalam dalam MAS, dalam Asia. Banyak ada kan yang popular tu, pilot jual apa tu kat tepi jalan tau, makanan entah mi ke apa entah. Okay. Dekat Seri Iskandar ni pun ada ayam penyet, ayam bakar lost job. Zaman-zaman sekarang ni ramai yang tak dapat pekerjaan, ramai yang terkesan dengan COVID ni. Okay. Habis dah. Okay, saya summarizekan balik. Minggu ni tadi kita discuss about 3 macro environment. Apakah itu 3 macro environment yang kita discusskan tadi? Teknologi. Teknologi lagi? Political and legal force. Lagi? Lagi satu? Competition. Yes, Intan, competition. So ada 3 lah. Dan kita masuk kepada CSR tadi tu. Buat charity. Okay. So dalam CSR dia ada piramid dia. Bawah sekali, bawah pada piramid, bawah sekali tu apa? Siapa ingat? Piramid, CSR piramid. Bawah sekali apa? Ekonomi. Ekonomi. Atas pada ekonomi? Legal. Yes, legal. Atas pada legal?
Etik. Ethical. Paling atas. Philanthropic. Yes, philanthropy. Okay, itu yang kita discuss pada hari ini. Anything you want to ask? Ada soalan? Tak ada barangkali. Ada soalan berkaitan dengan assignment? Madam, Ya. assignment tu video tu kita just hantar je kan, tak payah ada live Tak ada, kan? tak ada. Betul. Nak 15 minit ke 20 minit? 15 juga. Okay. Jenuh saya nak tengok 20 minit, 15 lah. Lagi? Madam, Ya. MGT ada final test ke? Tak ada. Tak ada final test. Last assessment yang you kena hantar tu lah grouping assignment tu. Dua tu. Report dengan presentation. Tu tak ada dah lah. Final tak ada. Lagi? Siapa yang tak ada group? Angkat tangan. Nak cubit sikit ni. Tak ada group lagi ni. Ada ke? Tak ada kalau tak ada Alhamdulillah. Kalau ada, Masya Allah. Tak sepatutnya ada lah sebab ni dah minggu berapa dah ni. Rata-rata in progress. Okay. Kalau let's say kalau lah dalam group you all ada masalah komitmen lah biasanya. Bagi tahu dekat saya. Madam si A ni na'udzubillah tak buat kerja, bagi kerja ni tak siap, buat group discussion tak datang, buat group discussion gimmick pun tak datang. Bagi tahu saya ya, kita akan punish this guy ataupun tak adalah guy, mereka-mereka inilah kalau ada. Sebab kita tak nak dia jadi parasit. Orang dapat makan tinggi, dia pun tumpang ni tak bagus. Kita kena buang saka-saka ni. Tak apa, nanti saya adalah caranya. Tak adalah senang-senang ni saya kata saya nak letak makan dia rendah sebab dia tak bagi komitmen. Tak boleh. Tak fair macam tu. So kita adalah kaedahnya nak tahu betul ke tak dia tak buat kerja. Okay, kita investigate. Kalau ternyata padah yang you akan tanggung. Tak boleh makan sama ya. Tak baik buat macam tu. Okay, ni assignment yang terakhir dah ni. 60%, adik-adik banyak 60%. Buatlah elok-elok, buatlah cantik-cantik video tu. Jangan saya nak nasihatkan juga, ada video yang previous student lah hantarkan kepada saya, dia punya music background tu terlampau kuat. Sampai tak dengar apa yang dia cakap, dia macam distraction lah, noise dia tu. Yang tu pun you kena ambil tahu jugalah. Okay, bagus ada latar belakang, ada background sound macam tu, tapi kalau dia terlampau kuat dia mengganggu juga. Okay, apa yang you hantar video tu pastikan dia punya word tu clear. Gunalah resolution yang sepatutnya lah. Jangan ambil yang 450 tu kelabu asap tu. Ambil yang 720 ke. Kalau yang HD tu 720 tu kira HD dah. Ada yang 1020 tu pun better lah. Okay, gunalah mana-mana platform pun. Okay, tak ada limitation nak kata kena buat slide ke apa, tak ada. Menggunakan creativity you all, as long as ada penerangannya, bukan video semata-mata. Adalah hello Madam Fini, this is our group, this is our group members, perkenalkan, so our business is about selling kerepek, macam tu, introduce dulu, lepas tu ceritalah dia punya content dalam report tersebut bersama-sama dengan you punya social media application. Itu sahaja. Berpakaian kemas, you punya speaking, you punya presentation, you cakap tu satu-satu lah, jangan laju sangat. Jangan
apa ni kan kita sekarang ni tengah buat online. So banyak sangat apps yang boleh you create even though you are not influenced in English. Pakailah apps tersebut. Boleh baca kat screen lah apalah. Allah, senang je kalau you explore. Okay, boleh? Boleh. Okay, so mehlah saya nak check dulu attendance sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini. Tak keluar. Lepas ni kita dah tak ada Gmeet ke madam? Tak ada dah. Zarifah, tak ada dah. Oh okey. Minggu depan tak ada dah. Ni minggu yang terakhir kita buat Gmeet. So minggu depan adalah minggu study group lah. Minggu study week. Oleh kerana kita dah habis dah discuss the whole chapter. Yang tinggal hanyalah assignment yang you kena hantar. So minggu depan gunakanlah masa untuk study, untuk siapkan assignment dan sebagainya. Okay. Alia Arina. Saya. Amira Husna. Amira Husna. Saya. Baru nak tulis. Atirah Najla. Saya. Atirah kenapa masuk lambat? Saya masuk keluar masuk lah. Tadi saya dah masuk. Lepas tu naik ni. Alright. Azira ada. Farah Sabrina. Okay, Indra. Mana si Indra ni? Hilang bersama labu-labunya. Intan Farhana. Ada madam. Ya? Saya. Ada kan? Muhammad Aidil Zarif. Saya madam. Muhammad Alif Haikal. Alif Haikal. Ya, saya Puan. Dah sihat ke Alif? Bila saya sakit? Oh, bukan awak Bukan kot. Alif lain kot. Alif Aziz kot. Amirul Amin. Okey, Amirul Hasnul. Saya. Okey, Amjad. Amar. Syarifuddin. Tertidur ke Syarifuddin? Naurah Syahindah. Saya madam. Nazarisa Emeline. Iza Fatini. Saya madam. Nurfrisha Nadia. Adilah. Nur Adilah. Saya. Okay. Ilman Fahmi. Syamini. Ain Natasha. Saya madam. Amira Nazira. Saya madam. Anis Alia. Yes madam. Azza Shazwani. Farah Adila. Saya. Farah Atika. Azira. Saya. Inshirah. Saya madam. Nur Irin Diana. Saya madam. Nur Kistina Najwa. Saya madam. Syazwina. Tadi Syazwina ada? Syuhada. Saya. Nur Alia Raihana. Saya. Nur Fatin. Saya madam. Nur Syafiha Atira. Nurul Aida Natasha. Putri.
Saya. Salsabila, Saya, Madam. Sharifah Zarif Sofia, Siti Hanis Najwa, Saya, Madam. Zarifah Zabirah. Saya. Okey. Amar, Syarifuddin, Amar ni ada je dalam ni. Tengok Syarifuddin pula. Mana ada ke tak? Tak ada. Tapi tak tahulah ke mana si Amar tu. Tidur ke? Toilet ke? Wallahualam. Yang mana yang saya dah bacakan nama tadi tu, kalau you tengok you belum lagi bertanda tik hijau ni, make sure tanda lah ya, supaya saya pun tak terkeliru. Rajin-rajinkanlah diri tik attendance. Sebab maksud ada 2 orang yang tak ada dalam kelas ni. Betul, ada 43 tolak 2, 41 tambah 2, 43. Okey. Kelas pagi tadi ada ke 2 orang ni? Kita tadi tak ada Google Meet. Tak ada kelas. Oh, begitu. Faham. Alright. So, sampai di sini sajalah kelas kita untuk semester ini, and no more lah, tak ada dah pun. Nanti you masuk diploma, kalau you dekat Seri Iskandar ni mungkin akan berjumpa dengan saya lah. Saya ajak ENT 300. Tapi kalau you ada kat, you masuk kampus lain, you duduk kat negeri lain, okay, tak jumpa lah kot. Okay, so dengan itu saya memohon maaf sekiranya sepanjang saya conduct kelas MGT 028 dalam kelas ataupun grup B ini ada terkasar bahasa, ada yang menyinggung perasaan, ada yang tersakit hati, ada yang tak berpuas hati. Saya mohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Okay. So saya halalkan ke semua ilmu yang saya berikan. Saya doakan you all boleh selamat sambung ke peringkat diploma dengan jayanya. Okay. So buat elok-elok subjek yang ada final test dan submit ke semua assignment ataupun assessment yang pensyarah berikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi, kalau ada jumpalah. Kalau ada Puan Zarina buat program ke, insyaAllah jumpalah. Ya Amar, betul lah tekaan saya dia pergi toilet. Okey, tak apa. Tolak nama Amar. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam. Salam, Madam. Salam, Thank you, Madam. Welcome. Madam, Ya, ada jodoh kita jumpa. Terima kasih Puan Hafini. Tunggu balik toilet, madam. ya Amar. Madam, Ya. saya dah tik kat YouFuture. Tapi Ah. kenapa saya still bangka tadi? Oh, mungkin saya kena update lah. Tak apa. Nanti dia akan keep on update kalau awak dah tick. Ya, Okay, terima okay. kasih. Terima kasih Syazwina ke siapa tadi? Bye, Syazwina. Madam. Bye-bye. Buka kamera. Terima kasih Puan Hafini. Terima kasih Puan Hafini. Madam. Aboy, lata je si Indra ni. Terima kasih Puan Hafini. Semoga murah rezeki. Panjang umur Puan. Amin. Bagi tahu dekat Indra, kelas dia tak kelas Indra pula. Putra kelas mana? BCA kan? Putra kelas A. Saya Alif Haikal Putra kelas B. nanti kelas A tak ada dah. Tak ada kelas sebab saya ada kena attend majlis. Kelas A tak Aduh ada. Puan, kalau saya rindu Puan macam mana untuk kali terakhir? Tak ada Alamak. apa-apa dah. Tak payah saya buat apa-apa. Aduh Puan, saya je nak dengar Puan bersembang dengan saya lagi. Tolonglah. Dah, pergi layan si Indra tu. Saya kat ni. Kalau Puan tahu saya kat mana. Allah, Puan, Manalah saya terbalik dah pula. tahu. Ni kat mana Puan? Kafe. Inilah kafe Pasir Salak.
Oh, saya tak pernah sampai lagi. Selamat menjamu Orang makan, selera Puan? ya. Orang makan. Dah. Okay Puan. Bye Puan. Selamat maju jaya. Take care. Terima kasih ajar kami. Terima kasih ajar kami. Saya akan rindu Puan. Ajar saya. Nanti bagi Yelah. result saya gempak-gempak sikit. Tak apa ya. Okay. Alright, bye-bye. Boleh saya sambung saya sukan. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Hari ni buka lah. Papa, ini rumah. Ada apa rumah? Ada, dia baru bangun tidur. Assalamualaikum. Alright. Okay, Assalamualaikum. Salam.